Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bil ulum kitab. Wa yubadiru man marra bi fa'itin. Wa yubadiru bi fa'itin. Keselamatan. Hendaklah bersegera siapa fa'il tu, man marra, orang yang telah lalu, baligh muslim, baligh akil tu, yang tahir, hendaklah dia segerakan bi fa'itin, dengan bi fa'itin, bi salatin fa'itin, dengan sembahyang yang luput. Ataupun bi fa'itin bi qada'il fa'iz, sah bacalah dengan qada, kan, mana sembahyang yang fa'id. Istilah fa'iz ni sembahyang yang al-kharij an awqatiha, sembahyang yang keluar daripada waktu-waktu dia. Wujuban mubadaratan wajiban, hendaklah segera, kan, sebagai segera wajib. Istilah segera wajib maksudnya tak boleh bertangguh. Macam bangun-bangun siang hari pukul 8 pagi, dia tak boleh tunggu zuhur tu qada. Ada orang passion ni tu, zuhur tak gila qada. Tak. Ubadiru wujuban, wajib segera. Cuma dobit wajib ataupun boleh ada harus tangguh tu macam ni. Faid tu in fata bila uzrin, jika luput ia faid bila uzrin, dengan tak ada uzur. Tak ada uzur tu maksudnya memang dia dalam keadaan sedar, jaga, tinggal semayang dengan amidan, sengaja tinggal. Tu istilah tinggal semayang bila uzrin, tak ada uzur. Jadi wajib segera, maksudnya qada selalu tu. Jadi kalau contoh bangun tidur tadi tu, yang tu sunat segera. Qada kena qada, wajib qada, tapi dia tak wujuban, maksudnya tak mubadaratan wajiban. Maksudnya dia qada bila-bila dia senang qada lah, tapi kena qada, tapi tak wajib segera, pasal dia terluput semayang tu dalam keadaan tak sedar. Ruah Fatihah tu disebut macam ni, laisa naumu tafritun, laisa naumu tafritan. Tidur ni bukan salah. Innamat tafritu man taraka salah. Salah ni, cuai ni orang tinggal semayang. Tinggal salah. Tidur, dengan sebab tidur tu tak sedar, bangun-bangun semayang ambil waktu dah. Yang tu tak salah. Tapi qada tu tak qada lah. Nak menunjukkan istilah faid tak faid, yang mana wujuban tak wujuban tu. Jadi kalau kata dah tertidur, tak semayang, bangun, taklah berdosa tidur tu. Jika tidur tu pun bukan tidur bila dah masuk waktu baru tidur, macam tu lah bahasa dia minta takrif dia, kan. Yang tu bila dah bangun, qada tu pun tak wajib segera, tapi qada tetap kena qada, pasal tak berdosa dengan sebab tertidur tu tak sedar tu. Tapi kalau dengan keadaan sedar, jaga, sengaja tinggal solat, hak tu salah, hak tu wajib segera. Jadi segera tu macam mana? Fayalzamuhu fadzalika musawwarun, demikian itu fa tu untuk taswir masalah mubadarah wujuban tu. Fayalzamuhu alqada'u fawran, maka lazim akan dia fa man marra ni qada'u, oleh qada fawran, segera. Maksud segera, wajib segera. Segera macam mana? Tak boleh buat apa urusan lain, melainkan keutamaan pada yang faid dulu. Kalau Syekhuna Ahmad Ibn Hajar, ni janji dia lah, kalau disebut Ahmad Ibn Hajar ni, siapa mutaakhirin yang terdapat disebut, yang dia mengaji sebut bagi syekh dia rahimahullah ta'ala, dia kata waladhi yazharu annahu, dia kata qaul yang zahir, annahu, bahasanya dalam sya'an yalzamuhu, lazim akan dia, akan man marra ni sarfu jami'i zamanihi lil qada, ma
ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda lahu minhu. Lazim akan dia sarfu jami'i zamani, sarfu tasarruf, gunakan jami'i zamani, semua masa-masa dia, man marrah ni, semua masa lapang yang ada pada dia, lil qada, untuk qada. Bab ni kalau cerita ke orang awam, saya pernah orang tanya pun ada. Kadang-kadang kita ceramah pun kita sebut bab masalah qada ni, ada orang tak suka kita cakap macam ni. Padahal ulama jumhur semua macam ni ya. Maka saya ingat saya ada ijma' tentang wajib qada macam ni. Wahabi ya, yang kata tak wajib qada, taubat tu orang tak lampun semua. Wahabi penin gitu kan. Bila kata wajib gunakan semua masa yang ada untuk qada, ma ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda lahu minhu. Ma ada yang mana barang yang melain ia ma yahtaju akan barang, maksudnya zaman yang yahtaju berhajat ia man marra tadi, fi ma la budda lahu minhu, pada barang yang tidak dapat tidak lahu man marra tadi, minhu daripada ma tersebut. Baca domain-domain kita macam tu lah kan. Apa maksudnya tu? Maksudnya dia kena gunakan masa yang ada ni untuk qada sampai habis. Melainkan yang dia tak guna untuk qada, apa yang istilahnya ma la budda lahu minhu. Dah qada ngantuk. Kena tidur. Qada lapar. Kena makan dulu. Tapi makan relax pula. Ada pasal qada sakit perut terberak lah. Ya, buang. Habis cuci sejak ambil wudu apa? Qada. Saya wajib. Lah tu wajib segera. Ya, semua orang kes yang tinggal semayang dulu, ini perbuatan dia buat. Bukan kokoh dululah, satu semayang, qada sekali, esok sekali pula. Sikit-sikit lah. Kaedah yang disebut ulama tak ada sikit-sikit. Bukan kita punya perkataan ni, tak ada sikit-sikit. Pasal apa? Pasal hutang memang wajib bayar. Pula tu boleh bayar. Dan bayar dia bukan dengan duit, bayar dia dengan tenaga kau tu. Guna untuk qada. Satu ulama sebut kata wajib gunakan zaman untuk qada tu, melainkan ma la budda minhu. Wa innahu yahrumu alaihi tatawwu. Yang ni yang keluar perkataan Datuk Guru kita sebut haram buat benda sunat ni. Dah haramlah alaihi ala man marra tadi. Ada orang yang telah lalu yang ada yang faid solat dia, haram atas dia tatawwu, haram oleh tatawwu. Maksudnya solat tatawwu ni, apa-apa nama tatawwu, umum tatawwu, sulang sembahyang sunat. Benda sunat jadi haram dengan sebab ada wajib yang dia kena laksana, yang dia duk tinggal. Pula tu wajib pula dia tinggal dengan sengaja. Yang berdosa yang tinggal bila udrin, haram buat benda sunat. Selalu orang tinggalkan tekat tu ya. Jadi dia pun pergi semayang, tak semayang. Qabliyah tak semayang, ba'diyah tak semayang. Maksudnya apa? Aku tak boleh semayang sunat. Maksudnya apa? Banyak qada, tapi tak qada. Yang tu yang pahaman yang dipening sikit kan. Memang betul lah dia tak semayang sunat tu. Jadi semayang duha apa-apa siapa tak semayang duha. Contoh lah, aku banyak kena qada, aku haram lah semayang sunat. Kalau haram semayang sunat, Tuhan makan nasi, apa hukum? Wajib? Sunat? Tak ada lah sampai tahap wajib tu. Tak makan tak ada lah, tak mati. Tak ada lah mati sana. Betul? Boleh tak makan? Kalau benda sunat pun dah haram, benda harus, bapak haram lah. Benda makruh, saya sambil tu saya rokok boleh. Atas kata rokok tu makruh, macam mana? Tu tak wan haram. Okey lah, saya punya bahasa gitu lah. Yang tu yang selalunya tak dipanjangkan untuk orang faham. Orang memang benda disebut tu betul. Kalau ada siapa yang buat benda, ada ada sembahyang qada, haram buat sembahyang sunat. Dia faham sembahyang sunat aja, bukan sembahyang sunat je, apa-apa nama tatawwu. Jadi bila tatawwu tu haram, baring haram, duduk haram, diri haram, selagi tak selesai qada haram. Dan selalunya orang tanya beginilah tu,
kalau main tarawih, sayang kata dia tak boleh tarawih. Besar fadilat tu kata dia. Macam mana sambil buat qada-qada kat tarawih juga macam mana boleh tak? Qabliyah mak dia buat juga, sayang juga kata dia nak tinggal. Untuk qada-qada juga. Macam tu ke? Tak. Pasal dak tu betulkan pahaman macam ni. Dia duk faham qada tu tak ada pahala. Dia duk faham macam tu kan. Yang tu pun kena bagi ayat tu lagi betul sikit. Pasal kita sebut qada-qada. Pasal ramai orang dia tersalah anggap qada ni tak ada pahala. Jadi nak dapat pahala buat sunat. Betul yang kepala otak dia. Qada tu dengan sunat tu, qada tu pahala lagi besar daripada sunat dia buat. Wah dia tersentak sikit. Pasal saya biasa sebut macam tu, memang ramai yang tersentak macam tu. Pasal ramai orang duk faham qada ni tak ada nilai. Alah qada je pun sayang tak sunat ni. Dah sayang sunat apa? Sunat tu buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Allah. Kalau hak fardu ni mu tak qada berdosa. Jadi buat qada tu pahala. Pahala dia lagi besar hak sunat tu daripada hak sunat tu. Oh tu kan duk ingat buat tadi qada saja. Yang tu bagi betul tu memang dia pulang qada. Duk tengok orang yang memang bila dah betul dengan cara dia berfikir tu, memang dia pulang qada. Memang nasi pun aku tak boleh makan lagi. Aku kena qada dulu. Baru kita cerita tu baru dia dapat, baru dia boleh absorb, baru dia boleh telan hukum tu. Kalau tidak kita cerita haram nak isap okok ni, tak tahu. Pasal dia tak faham prinsip qada tu. Memang bab-bab ni nak betulkan dia bab akidah, bab iman dia lah. Baik, jadi yahrumu alaihi tatawwu wa yubadiru bihi nadban. Okey. Yang tu yang yalzamuhul qada fauran. Wa yubadiru bihi istinaf tu, dan hendaklah bersegera man marah tadi bihi bil faid nadban ai mubadaratan manduban, sebagai segera yang sunat, infata bi uzrin, jika luput ia dengan uzur. Contoh kanaumin seperti tidur. Subuh tak terjaga. Jaga-jaga qada. Tapi ramai orang memang kalau dia faham dia qada selalulah. Bangun-bangun main subuh tu lah. Nak buat apa? Tapi macam mana wajib ke segerakan tu? Sunat segerakan. Maksudnya buat terus qada tu baguslah. Cantik sangat, elok sangatlah. Baik. Cuma dobit tidur ni yang dia sunat segera ni, tidur yang lam yata'addi bihi, yang tak melampau, tak muta'addi seseorang. Marah tadi bihi bin naum. Dobit muta'addi tu, kalau subuh misalnya, jangan orang azan dia sedar dah, tidur sikit lagi. Tidur pukul 8 pagi baru jaga. Jadi dia dah jaga dalam waktu. Lepas tu kebarangkalian nak bangun tu, ada orang kejut ke apa, tak ada. Tidur sampai habis waktu baru jaga. Itu namanya naum muta'addid. Itu tidur yang melampau. Dosa tidur. Pasal dah dalam waktu tidur. Untuk tak bangun, nak boleh sembahyang dalam waktu, berdosa, wajib segera qada. Itu wajib segera qada. Jadi tidur yang tak melampau macam mana? Memang daripada malam tidur. Lepas tu jaga pukul 10, pukul 8 pagi. Baru jaga. Waktu subuh tu tak ada jaga apa-apa langsung. Yang tu naumun bila tak ada. Macam kita bangun sahur lah. Contoh bangun sahur, makan sahur. Dah makan ni satu dia ngantuk sikit. Lepas tu sebelum subuh, lena pukul 10 bangun. Tu lam ni tak ada. Walaupun orang kata, alah tidur buat apa, tunggulah sekejap. Berdosa tidur tadi pasal sagi subuh tak main dalam waktu. Dobit dia, kau mula tidur tu bila? Kalau tidur sebelum masuk waktu, tak adalah berdosa. Pasal tu istilah naum muta'addin, tak muta'addin, dobit situ lah. Adakah kita dah jaga dalam waktu tersebut? Dobit tu. Jadi kalau orang yang tidur dengan orang yang ada benda faid yang bi uzrin ni, dengan ada uzur, contoh sini naum, tak wajib segerakan qada, bahkan harus untuk ditakhir. Ya. Wa nisyanin, dan juga seperti lupa. Kazalik demikian juga. Masuk kazalik tu lam yata'addi, yang dia tak melampau. Boleh
lupa yang melampau. Saja pergi katuk kepala, pergi lupa. Contoh kan. Bodoh yang kerja. Maka ubat sesuatu untuk jadi hilang akal. Saja. Ketum ke, nak masuk maghrib minum. Bagi subuh jaga. Bagi hilang akal. Nisian, murmah alaih, pingsan, mabuk. Memang masa-masa tu kalau ikut tak ada taklih lah pasal hukum tak ada akal. Tapi sengaja buat benda-benda yang tu jadi hukum muta'adin untuk jadi lupa, jadi mabuk, jadi hilang akal. Yang tu nama dia muta'adin, tu wajib kotor segera. Termasuk dalam tu juga naum, nisian, perempuan istihadah. Kes tu lah. Satu haid 7 hari. Betul ni keluar sampai 15 hari. Hari ke-16 pun keluar istihadah. Hari ke-16 kena mandi, tu sipi asal. Betul darah pula tali tamyiz. Jadi haid dia ambil pada adat. Jadi ada 8 hari kena qada. Tu dia faid bila uzrin dengan tak ada uzur. Istilah tak ada uzur, dia nak tahu darah dia berhenti tak berhenti macam mana. Jadi tak dapat tidak, dia terpaksa kena tinggal sembahyang. Dia tinggal sembahyang tu ada uzur yang menyebabkan dia boleh tinggal sembahyang pasal istilah dia ada manik kan. Ada darah tu ada lagi. Darah pula tak pasti nak nama haid, tak ada haid. CP dia ada dan paling maksimal 15. Ada kaedah nak tunggu apa semua tu. Yang tu dia tak wajib qada segera. Tapi qada kena qada. Kalau tak pernah qada langsung, kena berlaku 5-6 kali. Kalau sekali-sekali tu 10 hari, kali je lah. Jenuh juga tu. Jenuh juga. Sebab qada ni memang kalau orang kita kaedah qada ni, dobit dia janganlah ajar biar berlambat-lambat orang nak qada. Dia akan menjadi malas. Macam orang perempuan kadang bulan puasa dia tak boleh puasa penuh pasal ada je haid. Contoh setelah itu. Bukan lama pun 7 hari Bila nak qada? Nak tunggu Ramadan nak mari sekali tu lagi tu. Baru qada. Ada yang panggil tu. Tu pun last minute. 7 hari betul-betul. Ujung tu baru qada. Kena puasa dah raya. Nak puasa tu tak jadi puasa Syakban 30. Dah kurang 1 hari. Kena bayar fidyah pula. Ada yang memang passion macam tu. Ada yang passion macam tu. Yang tu pun kalau ada anak adik-adik tu saya duk ajar. Cari waktu cuti sekolah. Carilah maksudnya. Sekolah letih. Dia memang ada orang macam tu, ada passion macam tu. Dia nak ajar je mana. Puasa dam tu, tu yang satu orang tanya, puasa dam ni boleh ke niat qada sekali sembahyang sunat puasa dam? Kaedah kita boleh. Tak masalah. Nak cerita istiadah tu lah. Wa yusannu tartibuhu. Dan disunatkan tartibkan dia faid. Tartibkan dia sunat. Istilah hu tu dhamir faid. Jadi tartib je na. Fayaqdil subha qabla zuhri. Jadi kena qada ia man marah tadi akan subuh qabla zuhri sebelum zuhur. Jadi ikut tertib lah semakin tinggal. Dan kaedah qada ni dia bukan tinggalkan yang sejenis dulu, lepas tu sejenis lain pula. Tak bukan itu. Dobit bagi hilang, bagi habiskan kaedah qada ni di atas kata ada tertib. Yang tu sepatutnya utamakan dia mesti qada mengikut selesaikan hari yang sepatutnya dia kena qada, bukan selesaikan sembahyang yang dia kena qada. Katalah misalnya subuh dia memang tak sembahyang, asar memang dia tak sembahyang. Jadi dia qada subuh dulu, subuh. Nak bagi habis subuh dulu. Kata dia subuh dengan asar, subuh tinggal sembahyang subuh, dosa besar lagi. Katalah dia kata gitu kan. Jadi dia qada subuh dulu. Asar dia tak qada. Bukan macam tu kaedah dia. Kalau memang dia dalam masa dia tinggal subuh dengan tinggal asar tu satu waktu, satu zaman, kaedah dia qada subuh, qada asar, qada subuh, qada asar, qada subuh, qada asar. Jadi setiap dia qada subuh dan asar tu, hari yang dia tinggal solat tu akan tak ada. Tapi kalau dia qada subuh je, kalau katalah 10 tahun tu, subuh dah habis dah. Tapi hukum masih tinggal sembahyang setiap hari 10 tahun. Pasal asar tak qada hari.
Dia punya kaedah kotor bukan ikut jenis sembahyang subuh-subuh je. Pasal keutamaan lebih besar tak. Kaedah dia selesaikan ikut hari. Satu ada tertib tu. Ada tertib tu. Kalau katalah satu zaman tu dia memang bangkit subuh malas. Bila dia kerja baru dia sembahyang subuh. Waktu tu bila dah kerja pula asar balik lewat sampai tak dan nak sembahyang, maghrib dia dah sembahyang. Asar tak dan nak sembahyang, katalah gitu. Jadi yang tu dia memang kena kotor subuh dulu. Pasal tertibnya subuh dulu, subuh. Jadi hari lain semua dia sembahyang tu subuh dia tak sembahyang. Subuh. Kadar yang dia dah habiskan subuh tu asar pula. Bukan subuh pun subuh, asar pun asar. Sedangkan yang mula-mula yang dia kena kotor tu subuh dulu. Dia ada sunat tertib tu. Walaupun sunat tertib memang kaedah dia sebut lama. Kaedah nak kotor ni dia kena hilangkan mengikut kaedah hari, bukan kaedah waktu. Itu kot nak sebut bahasa dia. Kalau saya ngaji ada setengah guru sebut contoh kata dia macam kalau kita ni ada hutang banyak dengan orang, yang ni pun bayar hutang, yang ni pun bayar hutang, yang ni pun bayar hutang. Kaedah bayar hutang ni biar selesaikan seorang-seorang. Yang ni dia habis dulu. Jadi hilang satu angka orang yang hutang kita kena bayar. Kalau bayar, yang ni bayar hutang. Hutang pun kaedah dia yang hutang dah memang sampai kena bayar, tempoh dah kena bayar lah. Kalau bayar ni semua duk hutang lagi. 10 tahun pun duk bayar hutang. Hutang tak habis lagi, masih hutang ramai ni. Tapi kalau kita selesaikan yang ni bagi selesai dulu. Kalau ada 10 orang dah tinggal 9. Yang ni selesai tinggal 8. Kan orang punya hutang tu angka dia akan berkurangan nisbah siapa tuan hutang tu dia akan berkurangan. Kalau kita hanya kurangkan angka, tapi orang yang berhutang tu ramai. Itu pun nak sebut bandingan masalah hutang. Tapi macam mana pun kalau hutang ni boleh kata hutang ni memang setiap bulan memang kena bayar setiap bulan lah. Sikitlah itu. Yang tu pun kalau tak faham tanya lain. Pasal kita duk cerita tu masalah nak selesaikan ikut hari, saya nak sebut itu. Wa yusannu tartibuhu wa taqdimuhu. Dan sunat tartib satu, wa taqdim, dan sunat takdimkan faid ala hadiratin, di atas salatin hadiratin, atas sembahyang yang hadir. Maksudnya sembahyang yang dalam waktu. Setelah masuk zuhur memang ada kotor yang kena kotor. Kotor tu memang dah wajib. Sembahyang dalam waktu, istilah dia waktu dia muwassa', luas. Pasal apa? Boleh awal waktu, boleh akhir waktu. Awal waktu pun masih dalam waktu, akhir waktu pun masih dalam waktu. Tapi kotor dah lepas waktu. Jadi nak sembahyang dalam waktu dulu ke sembahyang yang kena kotor dulu? Kaedah dia kotor dulu. Kotor dulu. Setelah 4.30 asar, 4.25 sembahyang zuhur hak tu. Atau 4.20 sembahyang zuhur yang waktu tu, yang tunai tu. Pasal apa? Pasal mendahulukan yang kena kotor, yang memang dah wajib, dah lepas bahkan kena kotor, adalah lebih utama daripada sembahyang yang dalam waktu yang waktu masih luas. Tu pun dobit dia la yukhafu fautuha, yang tidak ditakutkan fautuha akan luput akan dia hadirah. Jangan sampai ni sembahyang zuhur dia kodor asal 4.30, kodor pun 4.30 duk kodor lagi. Sembahyang yang tunai tu pun jadi kodor juga. Tu bangang. Buah ayat tu sikitlah. Tak ada ayat lain dah. Awak ngajar bahasa kasar gitulah. Tu bangang. Baik. In fata bi uzrin. Tu pun dobit dia jika luput dengan uzur lah. Yang dia nak kena kodor tu yang memang luput dengan uzur, yang memang dia sengaja tinggal dulu-dulu. Wa in khasyiya fauta jama'atiha tu alam mutamad. Sekalipun takut ia man marati, orang yang telah lalu tadi, dia takut fauta jama'atiha, takut luput jamaahnya, jamaah hadirah. Semayang tu, semayang yang tunai ni dia tak dapat jemaah alam mutamad. Asal jemaah sunat. Yang ni yang kaedah dia al-wajibu la yutraku liman dubin. Benda wajib tak ditinggalkan kerana benda sunat. Apa lagi istilah kawan fiqh sebut?
luput lah. Itu antaranya lah. Tak ada kaedah kita benda yang wajib ditinggalkan dengan sebab buat benda sunat. Tak ada. Apatah lagi luput benda wajib dengan sebab benda sunat. Tak ada. Wa idza fata bila uzrin. Apabila luput ia faid tadi dengan tak ada uzur, fayajibu taqdimuhu 'alaiha. Maka wajib takdim. Jadi hukum asal matan sebut wa yusannu tartib wa taqdim, sunat tartib wa taqdim, yang tu infata bila bi uzrin. Qaid dalam matan yusannu tartib wa taqdim, infata bi uzrin. Tapi wa idza fata bila uzrin fayajibu taqdimuhu. Faham tu juga, bukan saja wajib takdim, fayajibu tartibuhu. Tartib tu. Kalau asal matan disebut dan takdim saja. Itu yang kadang baca matan tu kena ihtimal tu. Kena ihtimal macam ni ya. Jadi sunat tartib dan takdim infata bi udhrin. Jadi kalau wa iza fata bila udhrin fayajibu taqdimuhu. Bal fayajibu tartibuhu. Tartib dia. Alaiha ala hadir. Di atas semaya yang hadir. Kemudian amma iza khafa fautal hadirati. Adapun apabila takut ia memarani fautal hadirati, luputnya sembahyang hadir. Taswir bagi khauf tu macam mana? Bi an yaqa ba'daha, dengan bahawa berlakulah jatuhlah ba'daha ba'du hadirah ni. Wa in qalla, sekalipun sedikit dia yaqa'u macam mana? Kharijal waqti, luar waktu. Contoh zuhur ni, dia kodok. Asar 4.30, dia semayang 4.25 tu. Sebelum nak bagi salam, as saja masuk waktu. Walaupun sikit keluar daripada waktu. Jangan sampai macam tu. Lebih dari itu. Jadi jangan cuai sampai macam tu pula. Jadi faham tu kena ada satu, apa disebut, general knowledge, ada pengetahuan am. Macam mana nak kawal kita punya pergerakan semayang dan kodor. Kena cerdik lah sikit. Betul kot. Macam mana kita nak naik bas, nak naik kapal terbang, kau kena tahulah waktu kau, jam kau. Cepat lambat apa minit tu, jangan sampai kena tinggal kereta api, tinggal bas. Betul kot. Yang ni pun jangan sampai tertinggal waktu yang sepatutnya kau kena semayang dalam waktu. Fayalzamuhu bad'u biha. Baik, kalau maka lazim akan dia. Jadi kalau dah sampai ada waktu yang tak celuh, sampai ada sebahagian daripada semayang yang keluar waktu, lazim akan dia oleh memula biha bihadirah. Biha bihadirah. Maksudnya asar 4.30, dia semayang tu dah 4.20, 4.23 dah, 24 dah, 25 dah. Semayang pula tu 5 minit katalah itu. Dah 25, kau tak boleh dah kau sibuk-sibuk buat kotor. Masuk dah semayang untuk semayang hadirah. Itu maksud dia. Kena mula dah semayang hadir. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi uzrin ala ma fata bi uzrin. Dan wajib mendahulukan barang. Faham ni, solat lah yang luput ia bila bi ghairi uzrin, dengan tak ada uzur. Yang ni wajib dahulukan dia ala ma fata bi uzrin, dia tak barang yang luput dengan tak ada uzur. Jadi faham tu, orang yang ada jenis kodor-kodor macam ni, dia kena ta'yin lah. Istilah ta'yin macam mana? Contoh, katalah subuh memang banyak tinggal. Ada subuh yang memang dia dah jaga subuh tapi tak sembahyang subuh. Ada subuh yang memang macam satu Ahad, dia pun bukan kaki baki subuh, memang lebuhnya subuh. Tapi tidur. Memang tak jaga langsung dalam waktu. Tak ada niat bangun tu satu hal. Tapi memang dia tak jaga langsung dalam waktu. Jadi yang tu istilahnya ada uzur pasal tidur. Tapi kalau Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, yang hari kerja pergi. Semayang tidak. Jadi qada hak mana? Qada yang Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dulu. Qada dulu. Qada tu mana yang mana tinggal dengan bila uzrin ni dulu. Kalau contoh subuh je lah dia tak semayang, lain waktu dia semayang. Jadi qada perbuatan yang sama. Jadi macam mana tu? Dia kena ta'yin kan. Aku qada ni
yang hari Senin punya, ini hari Selasa punya, ini hari Rabu punya, ini hari Khamis punya, ini hari Jumaat punya, Senin punya, Selasa punya, Rabu punya, Khamis punya, Jumaat punya. Ta'ajul kan sampai dah habis tu baru dia qada pula. Yang ni yang qada tidur hari Sabtu, hari Ahad. Hari Sabtu Ahad tu tak payah nak gimana. Qada yang mana? Hak tidur, qada 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 hak tidur. Dia ta'ayun kan qada tu qada hak tidur. Yang ni bab ni kalau bahas-bahas dalam kitab susah dia bahas dalam bab niat. Asal dia memang tak wajib ta'ayun pun. Tapi di atas kata ada yang ada uzrin, ada tak uzur, mati nanti nak kata dia qada tu qada yang uzrin ke ghairi uzrin, tak niat dia lah. Innamal a'malu binniyat. Ulama berhati sampai tengah tu dia bahas innamal a'malu binniyat tu. Sekali lalu sebutlah tu cara pelaksanaan dengan niat dia. Siap. Lepas tu wa in faqudat tartibu ali anahu sunnatun, sekalipun luput oleh tertib. Tertib tu luput sekalipun, pasal tertib adalah sunat. Tertib adalah sunat. Ini tempat yang tertib sunat lah. Maksudnya kalau contoh dia sembahyang subuh dia tinggal, memang kerja pergi tapi subuh dia tinggal. Jadi Sabtu Ahad dia tidur, memang tak bangkit subuh, tapi Selasa Rabu Khamis dia tinggal pasal kerja. Bangun subuh ada, waktu subuh ada tapi tak sembahyang subuh. Dah masa yang sama ada sembahyang asar yang dia tinggal. Contoh lah. Jadi sembahyang asar dia tinggal tu memang bukan tidur, memang tinggal. Jadi yang dia kena qada, segerakan takdimkan yang wajib takdimkan yang mana yang bila uzrin tu. Jadi kalau subuh Selasa Rabu Khamis Jumaat tadi contoh asar yang ditinggal tu, itu subuh yang Sabtu Ahad dia biar dulu. Pasal apa? Pasal yang tu biuzrin, pasal tidur. Asar yang dia hari kerja, dah hari tak kerja pun memang asar dia tinggal, padahal bukan tidur. Yang tu kena dulu. Jadi tinggalkan tertib yang nama hari tadi, ikut hari tadi kan. Bahkan kaedah dia kena utamakan mana yang wajib qada berbanding dengan wajib qada segera, yang wajib segera wajib qada yang boleh bertangguh. Itu ayat dia. Jadi wa in faqad tartibu li anna sunnatun wal bad'u wal bidaru wajibun. Dan bersegera dalam bab macam ni wajib. Wal bidaru wal mubadaratu tu bahasa-bahasa yang dipakai lah. Maksudnya buat segera kan apa yang qada dengan bila uzrin tu wajib. Wa yundabu ta'khirur rawatib anil fawaiti bi uzrin. Dan dia kata sunat, okey, ini satu kes lain pula. Sunat takhirkan rawatib, sembahyang rawatib ni qabliyah ba'diyah ni, anil fawaiti bi uzrin, daripada sembahyang yang luput dengan uzur. Rawatib tu tinggal. Contoh subuh tidur, tak bangkit langsung. Dia tak qada nak tunggu waktu zuhur orang nak qada. Jadi zuhur orang azan dah. Jadi ada qabliyah, dia pun pergi masjid. Nak sembahyang qabliyah dulu ke sunat qabliyah zuhur dulu. Sunat qabliyah tu sunat. Qada tu wajib. Tapi taklah wajib segera, maksudnya satgi pun boleh qada. Sunat takhirkan rawatib. Jadi qabliyah zuhur tu kemudian. Jadi qabliyah zuhur tu qada subuh dulu. Semua orang pelik sikit, main jemaah pula tu. Awak qabliyah dia ada kunut. Lawak bodoh itulah kan. Ini pasal lah. Kita kalau betul hati kita luas dengan Allah Ta'ala, kita bukan kira makhluk pandang. Yang tu yang kena betul akidah tu. Yang penting Allah memang nak pandang. Kita kalau orang pandang dua awal lagi lah kan. Tapi tak sebut atas tertib tu. Jadi lawak bodoh sikit gelak itu ni pasal lah. Okey. Nak sebut ada sunat tertib dia tu. Ada sunat tertib. Wa yajibu ta'khiruha anil fawaiti bi ghairi uzrin. Dan wajib takhirkan rawatib anil fawaiti bi ghairi uzrin, daripada sembahyang yang luput dengan ketiadaan uzur. Pergi kerja.
Bangun lambat pula, kalau lagi tinggal bas lah apa, kena depan sekat tak dan waktu lah, tinggal sembahyang subuh. Itu ada rawatib. Tak rawatib pun sembahyang duha. Duha macam mana? Nanti duha nanti dulu, subuh dulu. Bahkan pergi kerja dulu pun patutnya tangguh dulu kan. Lepas dia kata antara potong gaji dengan sebab lambat pansekat dengan nak sembahyang subuh. Ni soalan-soalan orang zaman kerja lah kan. Okey dah. Subuh lah weh. Pansekat apa masalah sangat. Sebab dunia je, kaedah kita tengok dalam hadis, siapa boleh sembahyang sunat. Sembahyang sunat subuh pun kalau jaga, sembahyang 2 rakaat sembahyang subuh lebih baik daripada dunia dan isi dia. Walaupun kau pancekat hari tu, walaupun kau tak boleh kerja hari tu, gaji tak ada hari tu, walaupun rumah terbakar hari tu, kau boleh sembahyang sunat subuh, boleh jaga sembahyang subuh, lebih baik daripada dunia dan isi dia. Aduh, apa pancekat. Selalunya manusia yang hidup sengkit ni selalunya tak jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Selalunya tu kan. Nak jaga sangat pancekat, tapi hubungan dengan Allah Ta'ala tak jaga. Baik, tambihun hadza kalamun unabihu liman ghafala man mata wa alaihi salatu fardin. Dan siapa yang mati, buat orang mati ni, wa alaihi dan tertanggung alaihi, ala tu ala takalluf, tertanggung ala man mata ni, ala mayyit ni, salatu fardin, oleh tertanggung atas dia oleh solat fardu. Maksudnya ada solat fardu yang lam tuqda, yang belum diqada. Tak kena. Jawab tu, dia tu jawab. Man mata wa alaihi salatu fardin, jawab dia. Lam tuqda wa lam tufda anhu. Kaedah asal kita dalam mazhab tidak diqada daripada orang yang mati ni, walam tufda dan tidak dibayar fidyah anhu an mayyit alaihi salatu fardin. Dia mati dalam keadaan ada sembahyang fardu yang dia tinggal. Kaedah kita asal mazhab yang muktamad dipakai, sembahyang dia tak ada kita qadakan dan tak ada fidyah di atas sembahyang yang dia tinggal. Tak ada fidyah sembahyang. Tak ada kita kena qada sembahyang orang mati. Tak ada pasal. Dia kena, itulah bahasa ni. Siap. Itu asal mazhab kita. Tapi wa fi qaulin, bila ibarat wa fi qaulin ni qaul dhaif lah. Dia serupa macam kita selalu jumpa waqila, qala ba'du ulama annaha tuf'alu anhu. Bahawasanya solat ni, solatu fardin ni, tuf'alu anhu, diperbuatkan solatu fardin ni, anhu, an mubadalah, ganti daripadanya mayat tadi. Maksudnya ausa biha au amla, sama ada yang tuf'alu anhu ausa biha, telah wasiat ia man mata ni, mayat tadi, biha dengan dia, faham tu, bi salatu fardin, yang disuruh qada, Allahumma salli, amla ataupun tidak. Menyebut kaul ini hakahu Ubadi Anis Syafi'i. Ini pun janji dia, kita baca semalam. Kalau tak ada kaul muktamad, dia akan sebut siapa ulama-ulama mutakhir yang belakang yang ada sebut lain daripada kaul muktamad. Jadi maksudnya muktamad yang pakai tak qada tadi, tak ada istilah qada, tak ada kaedah fidyah ba'd semayang. Jadi antara yang kata ada qada, Syekh Ubadi daripada mazhab Syafi'i. So qada ke so fidyah ke ausa. Wa ausa biha Ustaz. Situ ausa biha fidyah. Umum solah je lah. Pasal kaedah kita memang tak qada solat. Tak, kaedah sangat dalam mazhab kita Syafi'i, tak ada orang dia tinggal sembahyang, bila dia mati tak sembahyang, kita qadakan sembahyang untuk dia. Tak ada. Kalau puas haji kan untuk dia ada. Puasa kan untuk dia ada. Tu pun kita dalam mazhab Syafi'i biasanya orang tak buat puasa qada untuk si mayat. Yang dia tinggal pun tinggal kerana uzur sekali pun. Selalunya fidyah. Dari segi praktikal dah tengok yang tu.
Yang ada kalau buat untuk si mayat, haji. Haji. Itu ada. Itu ada. Jadi umum biha tu, awsah biha bisolat. Kata dia, aku ada tinggal banyak semayang ni, 20 tahun dulu aku bukan semayang, ni je baru tobat, kata dia. Ni pun nak mati dah, rasa tak lama dah aku ni. Aku mati kalau keluar lah duit. Bayarlah fidyah semayang aku 20 tahun tu. Satu trailer lah kita. Memang berat. Awsah biha. Kalau dia wasiat, memang pasal ada wasiat tu. Macam mana pun, asal kita wasiat pun kalau tak ada dalam kaedah mazhab kita, tak tunai wasiat tu. Macam tu kan. Tapi atas wasiat yang ada, atas kila yang kata ada fidyah bagi semayang dalam mazhab kita Syafi'i, tunaikanlah wasiat tu. Pasal apa? Dia kata pun bukan sebarang, dia khabari kerana ada hadis. Kalau kat luar, bila sebut hadis ni, dia tekan ni lah, ada hadis. Kaedah itu ada hadis sekalipun, jumhur dia ambil hadis ni macam mana. Janganlah tengok aci hadis je. Hadis sahih lah, riwayat Bukhari tu. Nanti dulu riwayat Bukhari pun am khas mutlak muqayyad nasih masuk dah tengok. Lepas tu dengan nas-nas yang kuat lagi berbanding dengan masalah tak ada qada, tak ada fidyah tu, tengoklah macam mana kan. Kita dah, ulama dah kata dia qaul dhaif, yang ni dalam bab kita dalam mazhab Syafi'i adalah kaedah bahas-bahas dia sebut hadis tu pasal memang dia orang takkan cakap mengikut akal dia orang saja, mesti ada sandaran-sandaran dia macam mana, sama ada kaedah nas sendiri ataupun ijma' ke qiyas ke. Siap dia khabarin fihi, itu je lah kita sebut. Wa fa'ala bihi subkiyu, dan telah perbuat bihi bima ja'a fil hadis bil khabar tu, ataupun dengan dia, dengan apa yang datang dalam hadis yang kata fidak tu, bayar fidyah tu. Wa fa'ala bihi, domer yang boleh juga situ, wa alaihi lam tuqta. Faham tu? Al-mazkur minal qada wal fidyah. Wa fa'ala bihi al-mazkur minal qada wal fidyah. As-Subki. Fa'ala siapa? Syekh Subki. Dia buat an ba'di aqaribihi, daripada sebahagian kaum kerabat dia. Jadi memang nama Syekh Subki ni yang ghalib disebut lah kalau dalam bab fidyah. Jadi kita duk buat fidyah semayang apa ni, orang duk bagi beras apa, buat fidyah atas pendapat Imam As-Subki. Subki ni Taqiyuddin As-Subki lah. Cuma kita dah pula Subki tak kenal. Fatih pun tak kenal. Mengenai Subki macam mana? Macam mana pun atas nama dia sebut, ni lah kita. Kalau dalam mazhab Hanafi, dia memang yang tu usul kawaid mazhab dia. Cuma kalau ikut kaedah mazhab Hanafi, kalau kita nak buat fidyah, dia bukan 1 hari 5 waktu kalau jenis orang tak sembahyang langsung. Bahkan 1 hari 6 waktu. Pasal witir termasuk sembahyang wajib yang istilah dia kalau tinggal kena qada. Kita 5 je. Yang tu yang kalau kita nak bayar fidyah ikut kaedah Hanafi, 1 hari kena kali 6. Kalau kaedah mazhab Syafi'i 1 hari kena kali 5. Lepas tu kita punya 1 hari 1 cupak. Hanafi pun 1 hari 1 cupak. Cuma cupak kita dengan cupak Hanafi beza dari segi kuantiti dia. Cupak Hanafi dengan cupak Syafi'i, saya tak perhati je mana cupak besar lagi. Kalau cupak Hanafi tu besar lagi, jenuh lah bayar dengan kaedah Hanafi kan. Tambah pula dia kata 1 waktu bukan 1 cupak, 1 gantang. Jenuh lah kau. Segudang kita. Bukan? Kalau pendapat bengong macam Perlisi tu, saya kata dia, kalau gitu senanglah orang kaya tak sembahyang. Bodoh, aku bukan sembang bab-bab macam tu kan. Itu kan masalahnya tu. Itu kan masalah senang tak senang orang kaya boleh bagi beras tak bagi beras. Itu kan bercara situ kan. Hukum lah. Kalau yang dia boleh sebut kata orang kafir pun kita boleh bagi dalam korban. Senanglah, gemuk lah orang kafir bagi dalam korban. Kita cakap macam tu. Itu balas cara dia bercakap lagi. Betul? Tak boleh saya sebut macam tu. Saya geram ni syarah dia orang tu lagi. Lama dah tak ajar sebut-sebut dia orang ni. Nak mula perangai boleh. Baca kitab ni lah. Dulu kalau ngajar ni, balun. Budak-budak pondok yang kedai anak ni perangai kalau geng-geng dulu pun.
Ustaz Mat kalau balung Wahabi kan. Terterap tu dia orang nak kata. Apa ni? Memang dulu jenis barang ni tu. Muda lah kan. Ni dah tua lah 50 lah kan. Dulu bayar nak kalau umur 30 saya baca kitab macam mana. Balung gila kan. Apa yang Wahabi. Empuk mampu tak bangkit lah. Baik, selesai tu. Cuma macam mana pelaksanaan nak buat fidyah tu, kena reti lah pula. Dah hebah, nak terima hebah. Atau kena ngaji bab hebah. Ngaji bab hebah pula kan. Waktu bila orang bagi duit kita ni, kena faham pula bab wakil tak wakil. Pasal duit tu kan duit kita, duit dia. Kita beli ni, kita jadi orang terima wakil untuk beli beras untuk si mati. Kalau memang bagi dengan bilangan angka di satu semayang, satu cupak aja beli je, bagi agih lah. Tapi ini nak tolak-tolak ni pasal apa? Pasal iktibar. Ataupun memang dia punya semayang banyak. Ataupun kita andaikan dia tak semayang, kita tolong kira. Tu nak tolak-tolak. Tak tolak-tolak pula. Kena faham. Mana jadi milik orang, mana jadi milik kita. Siapa boleh terima milik pula. Untuk kita ni aku hebah jadikan berai ni. Fidyah semayang. Aku hebahkan dengan sedekau. Yang kita boleh buat itu untuk dia tu dikira satu bilangan. Mestilah dia tu fakir miskin. Kalau orang kaya tak boleh. Nak kena-kena pula fakir miskin macam mana. Siapa yang kaya, siapa yang fakir miskin. Mana ni kait ilmu tu kan? Maksudnya kalau hanya faham dari satu sudut nak bayar fidyah, tapi dalam bab masalah wakalah pun tak faham, nanti tak selesai juga kita punya ibadat. Pasal semua tu ibadat belaka. Sah tak sah wakil duit yang kita beli, milik tak milik, macam mana kaedah nak pergi milik, kaedah kobat serah tangan tak serah tangan macam mana. Waktu beras ni akhir sabunya lagi, kita bagi beras kat dia, dia pun tolak. Waktu selamba je kita ambil beras tu, kita bagi agih. Padahal beras tu lah kat tangan dia. Maksudnya dia punya. Kat orang tu, kita selamba je ambil beras macam milik kita. Sepatutnya dah milik kita, kita bagi ni last. Aku hebahkan ni kau. Habis lah angka tu kan. Kita tak boleh pandai-pandai. Beras ni ambil sekambit. Bukan kita punya. Kita tak ada lagi arahan. Pasal beras tu dia punya. Nak kalau macam mana? Kau hebah balik angka dah habis dah. Ni beras ni hang punya. Macam mana beras ni? Saya bagi balik lah ke ustaz. Kau nak bagi ke? Bagi. Bagi beras ni saya bagilah ke ustaz. Saya terima. Ni beras aku lah ni. Balik lah. Terima kasih lah. Tolong selesaikan untuk mayat. Boleh halau? Boleh? Dah tolong buat kebajikan untuk si mayat. Tapi selalunya tak adalah buat kerja gitu. Beras ni ambil sekambit. Yang ni bagi kat orang. Yang ni buat masak. Yang ni buat kat store. Kau dah dapat tu. Punya pasal kau nak jual ke? Nak pergi makan bubuk ke? Makan kambing ke? Cuba sini kau lah. Bagi pastikan ilmu pemilikan tu faham. Kena ngaji suku pula lah bab tu. Yang tu yang ngaji bab ni dah selesai ke tak yang ngaji bab lain? Rasa macam faham. Semak-semak lagi takut tak faham. Waktu dah faham satu, nak praktik itu macam mana kan? Pasal dia ilmu ada praktikal dia. Kena jawab satu praktikal, tengok macam senang buat, tapi bila kita buat tak reti. Pasal kita tak dapat ilmu lengkap. Macam mana nak selesaikan dia. Kadang-kadang masalah kira pula. Macam mana nak kira ni? Tak pandai lah nak kira. Dah orang lain pula tukang kira, kita tak pandai kira. Satu hari pula. Semayang satu hari, puasa satu hari, pasal dia ada berganda. Macam mana nak kira dengan gandaan tu? Okay. Dia kata setiap ilmu tu dia berkait antara satu sama lain. Ada je kaitannya. Baik. Wa yu'maru mumayyizun asal matan. Disuruh akan mumayyiz biha bisolat li sab'in. Kerana 7 tahun. Yang ni asal matan. Dia sebut kanak-kanak walaupun tak wajib, tapi dia sebut tanggungjawab wali. Waliul amri atau waliul amri ni wali kanak-kanak, waliul sobi, wali bagi kanak-kanak. Jadi yu'maru zusiban, diperintah, disuruh zusiban, orang yang memiliki sifat kekanakan. Yang tu kalau nak terjemah tu zusiban zakarin aw unsa, lelaki atau perempuan, mumayyizin. Dobit dia mumayyiz. Mumayyiz dan lisab'in, 7 tahun tu asal mantan. Baik, syarah mumayyiz macam mana? Mumayyiz ni bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu.
Nak kenal dia boleh memayis tak memayis, dia boleh makan, minum dan beristinja sendiri. Bila makan minum ni, contoh makan nak kata dia memayis macam mana? Kita bagi ikan dekat dia, dia boleh tahu mana tulang, mana isi yang patutnya kena makan. Atau bagi makan ikan sebarau ke dia pun. Ikan sebarau, boleh tu. Ikan ada tulang dia pun, dia tahu nak makan apa. Jangan dia main cubit, dia makan telan semua. Itu tak memayis lagi. Itu masalah makan, minum. Dia boleh faham air panas, air sejuk, air sedap tak sedap mana. Yang tu kot sekali lalu. Dan istinja maksudnya, dia boleh kencing, dia boleh basuh. Dan dia tahu apa nak basuh, air apa nak guna basuh. Dan dia tahu kesalahan dia bila dia tak basuh. Tak basuh ni pada dia salah. Tu memayis lah tu. Kalau dia kencing tak basuh selamba je, buat tak tahu je. Kita marah dia, buat tak tahu je. Pasal apa kencing tak basuh? Macam ngambil ni. Pasal mengambil ni. Bek. Tak ada akal tu. Maksudnya tak memayis lagi lah. Kalau dia kencing, mana boleh tak basuh? Najis ni. Tu dia lah. Tu istilah memayis lah. Nak makan kena basuh tangan, tak basuh tangan kata, kotor. Nak basuh tangan, Dia tak payah basuh lah. Nanti berlumuh lah kata. Ni memayis lah. Yang tu yang dia pandai makan. Semua berkaitan buat makan lah. Pilih mana boleh makan, tak boleh makan. Milihlah makan. Ni sedap, ni tak sedap. Tahu pula yang ni bahaya, tak bahaya. Yang ni pedas, tak pedas. Tu tamyiz lah. Itulah tamyiz lah. Jadi kalau lagi cerdik, selalu tak kencing berak lah. Dia tahu ni najis, tak najis. Tambah pula kita kata basuh kaki kat bawah ni. Nak keluar bila air kena basuh kaki macam ni. Air kena ambil dalam kolah. Air kecil jangan bagi masuk dalam ni. Cebok yang letak kat bawah, cebok letak kat atas. Ni kita ajar kat dia, tengok. Dia buat sendiri kalau okey tak? Bagi dia masuk bilik air, kencing tengok. Macam mana dia buat? Kalau dia buat betul macam mana kita ajar tu, tu istilah memayis dan sudah makan ajar. Makan ajar. Tapi kalau kita tak tengok, dia tak buat, itu kurang ajar. Saya punya lawak macam tu kan. Itu kurang ajar. Maksudnya tak boleh lepas kat dia ni, itu istinja. Dia berak-berak lagi. Kecing ke apa, keluar bilik air, selamba dia okey keluar. Basuh tak? Tak tahu. Tengok keringnya ni, tak tahu. Maksudnya tak tamyiz lagi, tak boleh bagi dia istinja sendiri. Tak boleh bagi dia kecing sendiri pasal dia tak pandai. Nisbah masuk bilik air, masuk tanah, dia kecing berak tu dia pandai. Tapi tak basuh, dia tak kerti. Dobit memayis, pandai basuh. Dan pandai basuh, macam orang dewasa kena pandai basuh. Istilah dia dah kenal. Kita ajarlah air kat dia. Mana air boleh, mana air tak boleh. Air, kalau apa, cebok, bukan, jangan celup tangan macam ni. Kena ajar. Anak-anak ajar. Untuk kalau yang lelaki yang tak masuk jawi lagi macam mana? Ajar dia, nak kencing. Buka apa kulup dia tu. Supaya dia kencing lagi, basuh lagi, usih lagi pun untuk mudahkan dia masuk jawi apa nanti. Bila dia besar sikit, dia masuk jawi. Kalau tak biasa buka tu, nak kencing susah tu. Nak ajar lagi. Kalau mula-mula kecil-kecil, memang petua orang tua-tua, kalau budak-budak lelaki ni nak kencing macam mana? Pegang dia punya kulup. Pasal bila pressure ada, dia akan menolak kulup yang duduk melekat dengan kepala kemaluan dia tu, yang tak terbuka tu. Macam tu kan. Kalau tak nak sunat nanti dia kena loceng, sakit dia. Daripada kecil lagi nak kencing, tutup tu. Tak tambah kita dah ajar dia buka, nak kencing buka. Tarik. Kalau bahasa saya, anak-anak duk ajar, tarik siput. Dia faham lah, siput tu kan. Bahasa siput tu pasal tasbih musyabah bi kuih siput. Dia sorok tu. Dia menyorok lah. Dia bukan menyorok tu kan siput, kuih siput tau. Macam mana rupa kuih siput? Kan dia berbelang-belang itu. Cuba tengok budak-budaknya siput. Sopan. Wajah Syabah di situ. Siput dari segi menyorok. Satu hal, butang boleh menyorok, siput je. Itu macam istilah. Nak syarah kat mana, tengok wajah Syabah kat mana. Itu syarah tasbih sikit. Tarik siput. Basuh. Dua air. Kencing duduk. Ajar. Bagi dia kencing sendiri, dia buat betul. Itu sudah makan ajar, tu tamyiz. Kalau dia tak buat macam tu, itu kurang ajar. Itu tak pandai maksudnya. Belum tamyiz. Kalau jenis masuk kolah ni, dia tak upaya. Dah tua-tua pun kena masuk tak. Dia memang minat masuk kolah, berenang.
Umur 10 tahun, 9 tahun dia tengok mak bapak dia tak ada, jom puf. Tu kau nasihat lah ke mana pun. Dia minat terjun, dia terjun lah. Tu lain. Itu bukan masalah tamyiz. Dobit tamyiz tu tak najis. Kalau dia aci pergi main mana-mana, dia nak terkencing, dia pergi kat tepi hutan, dia sembuh buka pipe. Itu istilahnya tak makan ajar kan. Makan ajar. Ramai budak-budak macam tu duk tengok. Saya sebutnya dulu dengan sama budak-budak satu hal lah kan. Duk tengok budak kawan-kawan sekeliling. Kita tak biasalah. Pergi pancut ikut hutan. Kalau tengok geng-geng lain, kawan-kawan lain selamba je. Nak terkencing tu, nak terkencing lah. Sekejap. Pergi tu, sembuh. Tak, memang mana ada basuh apa. Kita pasal diajar daripada kecil, tak akan kencing melainkan bila air. Tak pernah pancut tu. Saya tak pernah kecil-kecil pancut macam tu. Tak tahu sedar saya ingat saya tak pernah kencing pancut tembak macam mana dia orang tembak. Tak pernah. Ni jangan kata hak jantan. Perempuan pun main-main nak terkencing lah. Kencing selamba tepi tu. Macam mana mak bapak dia ajar? Pelik. Yang tu didikan. Yang tu yang bila kecil dah macam tu, dah tua macam tu. Lama je kencing. Masuk tandas, buka zip. Unjuk-unjuk sikit, parking. Walah gitu. Lagi ambil air sembahyang. Burung tak basuh. Tapi wuduk ambil sembahyang. Kadang yang ni benda saya tengok dalam mata kepala sendiri yang tengok. Kencing dapat berdiri. Waktu siput tak basuh. Lepas tu dia pakailah sependa apa seluar. Nanti nak sembahyang dia tukar seluar. Tapi wuduk ambil. Tapi siput tak basuh. Seluar tukar. Maka gagal tu. Macam hal. Ayah dulu kalau mengajar saya mengambil, saya cerita lah suasana yang saya pernah tengok. Memang benda tu kita tengok depan mata lah. Memang macam tu Ustaz. Kat luar tu. Bila orang tak faham, yalah pergi masjid pun. Yang memang orang jaga, memang pergi masjid ni memang orang jaga tak apalah. Pergi masjid tu pun kadang semua geng-geng tu juga. Tapi itulah berapa orang yang mengaji yang faham nak dengar kita nak cakap apa tu. Kalau kat luar yang jenis tak pernah dapat didikan agama tu, pada dia macam tu biasalah. Relax lah guys. Relax punya. Ni guys lagi benda ni. Relax lah bro. Marah-marah buat apa? Dia kena basuh dengan IPD dia, calik itu dia. Kadang-kadang pun dia basuh bukan basuh ambil air tu bagi lalu kan istinja macam tu. Dia apa? Ambil air. Bala kecil gigi Ustaz tu. Dia bukan ambil air basuh kemaluan je, bukan istinja. Dia Cari air. ambil air calit dekat kepala kemaluan. Calit, tepuk atau istinja kot dia. Bukan istinja apa? Dia tayamum tu. Tayamum. Tayamum pun dengan air. Siapa? Dia tak faham apa yang patutnya nak basuh. Basuh pun, yang tu yang tak basuh. Basuh pun kita kecil-kecil memang basuh semualah. Fik, kalau ikut fik dia, yang basuh, apa dia yang kena basuh? Kepala tu kena basuh, bukan basuh semua. Yang ni yang bila tak faham juga bab ni, dia terlajak faham lah dari sudut dia basuh. Tapi dia faham tu basuh semua. Padahal, bila air sikit macam mana? Dia nak basuh macam mana? Bukan cukup air, pasal dia faham basuh semua. Kalau ikut yang nak basuh, kepala tu je kena basuh. Dan kepala tu pun, kepala tu je kena basuh. Bukan kena basuh semua. Kepala je kena basuh. Itu yang urut. Kalau batu, itu yang ambil batu. Ya dulu. Kalau ada 3 ketua batu, 1, 2, 3. Yang ketiga tu tengok sekerat ada basah, sekerat tak ada basah. Ambil keempat dah tak ada basah. Maksudnya memang tak ada lagi kencing lekat tu. Ambil kali kelima kan dia. Tu dah dengan istinja dengan batu pula. Kita faham rupanya, nak basuh tu tempat keluar air saja basuh, bukan basuh semua. Faham betul-betul. Ngaji tu, faham. Apa yang nama istinja tak istinja, hak betul-betul kena istinja. Kalau tidak, memang kita rasa macam faham, tapi tak faham lagi. Memang kadang-kadang kecil-kecil pun kita nak ajar tu, dia tak apa nak faham betul. Apa kena basuh. Sikit je tu. Tu yang dobit nama memayyiz ni wayastanji wahdahu. Jadi kalau umur 60 pun tak kerti kencing macam ni, maksudnya tak memayyiz lagi lah. Dia tak boleh istinja wahdahu. Kalau wahdahu pun tak SOP istinja. Yang tu kot nak bodoh nak pasal SOP dah ni. SOP istinja tu tak betul. Maksudnya belum memayyiz lagi. Dah balik lah, habis balik lah pun.
Dari sisi sudut tu ya, tapi kau punya bab kencing belum tamyiz pun lagi. Belum tamyiz. Dulu saya ngajar saya selalu syarah tu. Habis balik selalu saya sebut tu. Balun je. Saya dah habis balik lah. Bak air tak kerti tak sinjak tak pandai. Baik. Ayajibu ala kulli man kullun. Wayajibu ala kullin. Wajib atas setiap seorang. Jadi disebut wayuk baru zu siban. Wayuk baru mumayyizun. Jadi disebut dengan majhul. Yuk maru. Di majhul tu mumayyizun tu naik fa'il. Siapa fa'il dia? Tak sebut. Itu yang ditakdirkan. Wayajibu, jadi wayuk maru maksudnya wayak muru kullun min abawain. Tu wayajibu ala kullin, wajib ala setiap seorang min abawaihi, daripada dua ibu bapanya mumayyiz. Wa in ala, dan sekalipun ke atas, datuk, nenek, moyang, monyet ke atas lah. Summal wasi, kemudian semua summa tu dia nak menunjukkan tertib kaedah agama kita. Antara tanggungjawab dengan kanak-kanak ni mak bapak, lepas tu tok nenek, lepas tu atas. Kalau dia orang tu dah tak ada, bapak tak ada, antara kaedah kita wasiat. Kalau kita nak mati, isteri dah tak ada, kita pun yang jaga, anak pun kecil-kecil lagi, macam mana? Siapa yang kita nak wasiat suruh jaga anak kita? Dia ada tanggungjawab besar untuk menerima amanah wasiat, jaga siapa kanak-kanak yang di bawah urusan kita yang sepatutnya ada orang mengasuh dia. Jadi antara keutamaan tu siapa yang diwasiat kalau ikut tertib. Kalau tak ada, yang tu yang orang yang bertanggungjawab dalam masyarakat, dia kena ambil peranan buat madrasah apa untuk menempatkan pelajar-pelajar anak yatim apa seumpama ni, kanak-kanak yang tak ada orang nak ambil tanggungjawab, untuk mereka bertanggungjawab ambil alih tugasan tarbiyah kanak-kanak. Dia patutnya memang ada institusi macam tu. Di dalam masyarakat kita duduk tengok, mak bapak pun ada masalah. Nak ada institusi yang bertanggungjawab pula jaga anak yatim apa, itu pun masalah juga. Pasal pengajian asas tu tak dapat. Allah. Orang tengok tu memang kita tak boleh duduk diam lah. Banyak benda kita kena buat, nak susun gaji. Untuk pentadbiran urusan dengan masyarakat lah apa, Masya Allah. Banyak yang tugas kita. Kita nak susun mengajar pun jenuh juga. Ini tambah lepas Covid, yang nak main mengaji pula, bila nak mana mengaji apa, nak baca kitab apa nak baca, apa ilmu nak bagi menyebabkan dia pandai, jenuh juga nak menyusun. Itu yang kita nak susun, yang nak mengaji pula, nak bagi sedar dia apa dia kena mengaji, apa dia kena tahu, apa dia nak kena faham, takat mana yang dia kena dapat, yang tu pun satu hal. Banyak tu tanggungjawab. Baik, jadi asal disebut wa'in ala sumal wasi. Siap. Kemudian seterusnya wa'ala maliki rakib. Dan seterusnya kata siapa yang memilik hamba. Kalau hamba, siapa malik dia. Jadi kalau rakib tu kanak-kanak atau hal, kalau rakib tu dewasa, malik tu lah kena tanggungjawab kepada rakib dia. Misal rakib ni nafkah dia kena bagi. Kalau kata hamba tu terah pun dia kena bayar, nafkah dia kena sara, ilmu pun dia kena ajar, Allah pun dia kena kenalkan. Yang tu. Tanggungjawab siapa tu? Malik rakib. Kalau rakibnya tu isteri sama lah, suami dia kena ajar isteri dia sampai pandai. Ni suami baca Quran tak pandai, macam mana dia nak ajar bini dia baca Quran? Suami nak ambil wuduk pun tak pandai, macam mana nak ajar isteri dia wuduk? Itu kot. Ni lagi isteri hafizah. Suami alik batal tak kena. Macam mana nak jadi imam? Jadi makmum boleh lah. Jadilah kau makmum, isteri kau imam. Bagus lah. Terbalik, hujan naik ke langit. Satu orang jantan sepatutnya semua kena hero. Tukang hero, masak hero, ilmu hero, nahu hero, semua hero. Pasal dia nak jadi ketua. Letak bagi Perdana Menteri pun dia boleh. Duduk Menteri Kesihatan dia boleh. Duduk Majlis Keselamatan Negara, MKN, pun boleh duduk. Pasal apa? Ilmu semua cukup kat dia. Ini duduk jadi bapuk. Apa pun tak boleh buat. Tak boleh, saya punya bahasa gitulah kan. Saya mengajar dulu mulut saya macam tu lah. Saya dah lama tak sebut keluar-keluar gitu. Esok dia keluar balik lah mengajar kat luar. Saya dulu mengajar je ni, baca kitab macam tu. Saya punya bahasa keluar. Orang dengar, ui, ustaz ni bahasa dia boleh tahan.
Boleh taklah, tak boleh tahan, geram, bubuh ya, bahasa bagi orang sedar sikit. Memang ada tok guru saya ngaji pun, ada tok guru bahasa dia lembut aja, ada tok guru bahasa kasar. Tu dia ada didikan lah kan. Baik, jadi asalnya wajib atas mak bapak, datuk apa orang yang tu syarah tolong syarahkan begitu juga Raqiq, Malik Raqiq ni suruh bis solat ai bis solati walau qadaan walau kana solatu qadaan, sekalipun sembahyang tu sembahyang qada, tanggungjawab atas wali. Wa bi jami'i syurutiha, jadi suruh sembahyang ataupun qada sembahyang dan suruh dengan jami'i syurutiha. Wa yu'maru dzu siban mumayyizun tadi bi jami'i syurutiha, dengan sekalian syarat-syarat dia, tutup auratnya, wuduknya, basuh kencing dia, semua menghadap kiblat dia, tomak ninah dia. Jadi bukan kita suruh kanak-kanak yang kita nak ajar semayang ni, baik isteri ke anak buah jagaan kita ke siapa saja tu, atau hamba yang kita milik tadi, kita suruh semayang tu bukan aci nama semayang, tapi semayang yang menepati SOP semayang. Kiblat dia, aurat dia. Selalu tengok kalau kanak-kanak perempuan suruh semayang, dia semayang, tapi tak diajar apa rambut yang dia kena tutup. Kerana dia semayang pakai telekung, tapi rambut dia nampak. Jadi ajar semayang aja, tapi tak ajar aurat. Patutnya ajarlah, cukup ni rambut jangan nampak. Mungkin peringkat mula-mula satu hal, tapi kalau dah 7 tahun tambah dah 10 tahun yang boleh sampai tahap pukul tu, sepatutnya semayang dia dah perfect lah. Kita dah ajar dia. Kalau peringkat 7, 8, 7 tu peringkat permulaan, mula-mula tu, lantak bilah macam tu sikit kan. Biar ni bila ni tegur dia betul satu-satu. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga, sebulan dia semayang tu cantik lah semayang dia. Aurat dia, mana dia punya pergerakan, jangan gerak banyak, apalah, tak menyongeh lah apa, tak gelak. Semua tu macam mana orang dewasa sepatutnya semayang. Untuk bijami syurutiha. Kalau sampai waktu semayang kita suruh dia semayang, dia tak tunaikan solat bijami syurutiha, tak semayang tu satu hal. Tapi syurut tu tak cukup. Dia tengok dia ambil wuduk tak sempurna, ataupun dia semayang, tu tanya ada abang dia ke adik dia, dia kata kakak tak ambil wuduk. Ha? Kau tak ambil wuduk semayang? Semayang lain pergi ambil wuduk. Buat wuduk. Dia semayang tu kaki dia terbuka ke apa ke, pakai singkat macam orang lelaki. Kakak semayang nampak kaki pak Umi. Ha? Kakak semayang nampak kaki. Macam mana? Kau semayang lain pakai telekong, pakai labuk, bagi nampak kaki. Sujud pun jangan bagi nampak kaki. Pasal kena tutup walaupun daripada arah bawah kalau kaki. Semayang ajak dia. Semayang elok. Semayang mesti bijami syurutiha ni. Itu ampas sejadah pula ikut dan. Dah maksudnya macam ni dia hantar bubuh kona kau ni. Kau semayang macam mana? Kau punya kiblat tak betul, semayang lain betul kiblat. Tu bijami syurutiha. Semayang saya gelak-gelak lah, apa perakan banyak dok congeh dengan garu-garu. Kita habis semayang jangan garu. Garu macam ni kaedah dia, ajar dia, bagi SOP betul-betul. Tak pakai mask pun orang sibuk. Ni kena pakai mask, solat tak boleh masuk ke hari. Kau wajib pun. Apa nak sebut, yang tu pun orang sibuk bagi cukup SOP, tambah solat takkan tak bagi cukup SOP. Jangan buat buat main-main melepaskan apa betok di tangga. Itu kot. Bukan melepas batuk di tangga. Betuk di tangga, betok di tangga. Kalau ikut sebutan dia tu Jawa tu omong cor tu kan. Betok di tangga. Beri bahasa Melayu sikit. Semalam tu saya duduk kelahi dengan Afif. Kelahi dengan Afif, dia duduk buat kerja sekolah dia tu. Harapkan pagar-pagar makan pagi. Pagar makan padi. Kita pagar lah. Muhammad ada tegur. Mana pula pagar? Pegar lah. Tak jadi tanya abah. Tanya abah kan. Tak ada lagi lah. Ada pula pegar pula. Pagar lah. Harapkan pagar-pagar makan padi. Mana pula pagar? Tu saya buat. Pagar mana boleh makan padi. Pegar tu nama burung. Burung yang makan padi. Nak harapkan pegar makan padi. Maksudnya nak harapkan buaya makan orang. Nak bagi amanah suruh buaya jaga orang. Buaya telan orang. Itu nak harapkan pegar makan padi. Itu kan. Nak harapkan Mahdi gedik-gedik jadi Perdana Menteri. Itulah bahasa dia. Itulah pegar tu. Tak kena bagi serah kat Mahdi.
Itulah pegar tu. Oh gitu kan. Itu melarat ke betuk tu. Bukan batuk, bukan melepaskan batuk duduk kat atas tangga duduk batuk. Melepaskan batuk di tangga. Dulu tak faham je tu. Kita ngaji apa bahasa batuk guru aja. Punya bukan batuk, betok rupanya. Cebok yang buat dengan tempurung tu kan. Kan orang dulu rumah semua naik atas. Dalam tempayan tu ada tutup dia. Lagi letak balik tempat dia. Dah cedok-cedok basuh kaki, letak balik cebok tu dalam tempayan ataupun duduk atas tempat tudung tempayan tu. Janganlah cedok-cedok yang tu pergi letak atas tangga. Tak kena. Tu istilah meletakkan betok di tangga tu. Jadi orang dulu dia punya peribahasa tu berdasarkan cara hidup dia orang ya. Kita melepaskan batuk di tangga. Duduk di tangga. Batuk kat tangga. Tak boleh batuk kat tangga lah. Melepaskan batuk di tangga. Bodohnya faham tu. Wahabi ni tu lah, dia baca kitab tak guru, baca salah. Mata-mata yang layak dengan orang salah. Tu salah faham tu, tak guru. Baca sendiri. Baca amin harus baca mat ataupun baca qasar. Memang dalam kitab sebut itu. Baca mat macam mana? Amin. Baca qasar macam mana? Amin. Tu mesti berhana baca kitab tak guru. Masuk qasar tu bukan amin tu. Qasar tu 2 harakat. Amin kurang-kurang 2. Tu isu baca kitab tak guru. Tu yang baca harap pagar-pagar gambar tadi. Jadi asal nak sebut orang yang bertanggungjawab tadi dia kena suruh solat walau qada dan bijami syurut. Syarah tu bijami syurut ni. Semua syurut. Satu ngasuh kanak-kanak lagi susah. Pasal apa? Kena putih semua. Bacaan dia apa. Tengok dia sembahyang tak bergerak apa mulut dia pun. Suara pun tak ada. Sembahyang lain kenapa pula? Kau tak baca. Baca dalam hati. Tak baca lah tu namanya. Macam mana dia baca dalam hati? Dia baca mesti sampai dengar dengan telinga. Dah semayang tu. Yang lain. Semayang lagi, tak baca lagi. Orang baca, mulut gerak, suara tak keluar. Songkong mesti keluarga, mesti ada dengar dengan telinga. Ni duduk tepi telinga hang tak dengar ni. Perasan tak dia bawah telinga kat mulut hang? Semayang tu saja kita duduk tak dengar. Dia semayang lah kan. Dia tak boleh nak buat apa dah pasal kita tak dengar. Tak dengar bunyi suara pun. Abang tak dengar pun duduk sebelah hang. Mayang lain. Ni keliru betul. Tu pun depan kita. Depan kita depan betul. Belakang kita tak betul. Tak tamis lagi dah. Maksudnya dia belum terima ajaran. Belum terpelajar. Masih kurang ajar. Li sab'in. Jadi yuk maru macam ni bila? Sab'in 7 tahun. Jadi kalau 6 tahun 5 tahun dia nak semayang juga macam mana? Janganlah. Biar dia semayang. Dia nak semayang macam mana pun. Dia nak sujud panjang ke apa ke. Biar kan. Maksudnya apa? Dia ada semangat. Dia nak tiru. Bagus. Dia tiru benda baik. 7 tahun dah tak boleh macam tu. Ajar dia ikut tertib macam tu. Kalau dia dah pandai satu tu, macam mana pun dengan ajaran tu lagi sempurna. Pasal dia pandai tu pandai dengan dia tengok. Dia bukan pandai dengan kita ajar. Pandai dengan tengok dengan pandai ajar lain. Dia tengok, dia tiru, itu pandai dengan tiru. Dia pandai tiru lah. Tapi kadang-kadang dia tak tahu dia buat apa. Kerana kita cerita, ni berapa kali. Katalah misalnya, berjemaah ni, anak pasal ada anak umur 6 tahun kan. Memang dia nak semayang apa. Semayang dalam PKP ni, dia jadi imam. Jadi imam ni biasa kadang-kadang duduk lalai tu. Tambah 5 rakaat. Pula tu dalam COVID tu, semua ada semayang subuh, kita buat kunut banyak waktu kan. Buat kunut nazilah. Kat luar tu kan, orang tak buat. Tapi kita, anak kat rumah buat kunut nazilah. Dah ni tak buat lah pasal COVID tak ada dah. Tak ada dah bala tu sebenarnya. Ini kerajaannya bala kan. Suruh jarak lah apa lah. Ni nak korban pun punya lah. Susah isi borang. Aduh. Teruk. Nah Jumaat dia suruh madrasah pun. Ni kalau ikut pondok saya buat Jumaat. Pondok buat Jumaat. Gila. Siapa? Sebut Sotin. Dia marah kan keluar. Dia benar kan untuk buat Jumaat. Masjid tu boleh semayang dalam kawasan masjid. Luar tak boleh. Pula. Patutnya.
Biarlah kat luar masjid boleh sembahyang, apa masalah Nak ngelak penularan dalam masjid lagi mudah menular COVID daripada di luar. Saya memang pihak tu lah. Nak cerita apa? Jadi bila dah sembahyang kat rumah tu, kena main lupa rakaat ni, kaedah imam ni naik dah rakaat kelima. Anak yang perempuan cik habis sembahyang, dia tegur, kenapa sembahyang 5? Maksudnya dia memang ajar lah. Memang kita ajar dah berapa rakaat kan. Jadi dia sedar, kenapa 5? Dia bertikai 5. Cerita dia, ni lupa, kaedah lupa macam ni. Ajar satu. Lagi ada sujud sawi. Kenapa ada sujud pula sebelum nak bagi salam? Kalau mak bapak bengong kalau dia nak menjawab ya. Memang kena jawab satu. Dia punya persoalan, punya pertikaian tu mesti kena jawab. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Itu yang sembahyang jadi 5, yang sembahyang jadi Zuhur jadi 3 pun ada tak? Macam hikmah jadi tak semua ada hikmah lah ke? Tak kata dia, kenapa sembahyang 3? Kenapa sembahyang 3? Kadang nak refer dia. Betul tak apa sembahyang 4? Betul. Dah betul. Kadang berlaku macam ni pula. Tok Imam betul, makmum pula dia tegur, subhanallah. Makmum pula tegur. Macam keren. Untuk kita sembahyang, kita naik rupanya dia 3, tapi dia rasa kita naik tu 5. Apa pula? Jadi dia tak naik lah. Abang bagi salam tadi, kata ya abah tak silap, abah betul 4 ni. Tanya yang kecil tu, betul tak abah sembahyang 4? Betul? Adik memang pelik kata dia, kenapa 3? Orang naik lah satu lagi. Ada bertikai abang lain. Yang lain. Kalau kita dah ajar dengan betul tu, walaupun sekecil tu, dia boleh bertikai orang lain. Pasal dia bukan tiru. Dia ada information kat dia. Sebenarnya kita apa yang tahu lah. Untuk sujud sawi. Sujud sawi tu apa dia? Kenapa kena sujud sawi? Kat sekolah tak belajar awal. Dia dengar. Dia tahu lah. Jadi sujud sawi lain kali, dia tak jadi pelik lah. Dia tak perak lah. Pasal dia ada informasi. Ada hikmah tak tu. Covid tu, dia tak mampu. Nak saja nak ajar sujud sawi. Besar-besar tu kan, kita pun tak tahu, tak sangka dia boleh telat benda tu. Dia boleh telat. Dia yang tanya banyak. Kenapa ni? Tanya banyak, tanya mak dia. Ni kenapa Umi macam ni? Kenapa macam ni Umi? Kenapa macam ni? Mula-mula buat sembahyang ada kunut nazilah tu. Kenapa sembahyang subuh ada kunut? Abah lupa lah sembahyang subuh. Soalan dia tu. Mak dia cerita. Ni kunut nazilah nama dia. Abah lupa. Bukan abah sembahyang subuh. Sembahyang subuh takkan 4 rakaat. Itu kenapa ada kunut? Sembahyang subuh yang ada kunut. Ni kenapa Zuhur ada kunut, Asar ada kunut? Mula-mula Zuhur ada kunut tu dia pelik lah. Kenapa Zuhur ada kunut? Dia ada kunut. Mula tu kunut kenapa bukan rakaat kedua? Kenapa rakaat 4? Sakit dah kunut ni rakaat terakhir. Yang fardu duduklah. Cerita kat dia. Macam mana? Boleh kan? Orang? Dia yang kata kena ajar dia. Jadi maksud li sab'in lam dengan mana ba'di ai ba'da sab'in. Ni kita terjemah bagi 7 tahun. Terjemah tak? Maksud lam tu ba'da. Minasinin. 7 ni pun 7 Qamariah bukan Syamsiah. Kira Islam. Nak kira-kira tu ai inda tamamiyah. Jadi maksud li sab'in inda tamam, ketika tamam. Dobik kita pun asal tamam, betul-betul tamam hari dia 7 tu. Kiraan 7. Wa in mayyaza qablaha, sekalipun dia dah tamyiz qabla sab'in, sebelum 7. Jadi sebelum tu suruh tu tak sah. Dia nak buat galakkan. Sanjung dia atas keinginan dia buat ibadat. Biasa kan dia. Tapi 7 tahun dah kena suruh. Habis wayam bari ma'asiratil amri at-tahdidu. Dan sayugia berserta dengan sirah suruh ni maksudnya bayang waktu dah masuk ni, bangun, ambil wudu, tutup aurat, hendak kiblat lagi betul, sejadah lagi betul. Sirah amri tu satu hal. Wayam bari ma'asirah amri ni fa'il lagi yang bari tahdidu oleh tahdid. Istilahnya ancam. Terjemahlah haddada ni ancam. Semayang elok-elok. Jangan 3 buat 2, tak ada tomak nina. Rotan. Jangan rotan lagi. Rotan 10 tahun nanti tu boleh rotan. Jangan 7 tahun rotan. Ancam rotan
umur 7 tahun. Buat tak betul, otak. Tak sembahyang, otak. Dah 7 tahun. 10 tahun nanti baru boleh otak nanti. Istilahnya mesti ada tahdid. Tak sembahyang ni berdosa, masuk neraka. Nabi tak suka. Tak ngaku umat esok. Dia tak faham pun macam pasal. Dengar, dia dengar tahdid tu. Berdosa. Mayang macam ni. Kena tutup aurat, kena ambil wudu. Kencing kena basuh. Ni esok kaki ni kalau tak basuh kencing, bawa najis, habis satu rumah najis. Lalu ada titian sirat masuk dalam api neraka tak? Maksud apa? Dua pergi najis satu rumah. Dia dengar melengung dia. Cerita lah tu. Benda-benda tu tahdid. Bagi dia tahu ni najis. Najis kotor. Tambah pula dia pakai pampers apa, dia celup tahi, calik ke orang. Tu memang kena ajar. Jangan pukul dia tak pandai. Bagi tahu dia, pagi dia sampai dia jijik najis tu. Jangan tak tahu kan, saya sebut. Anak pun baru 9. Kalau kita ajar dia macam orang ni. Bila kita ajar jijik tu nanti, pampers dia pun dia jijik. Dia kecil pampers. Dia buka. Kita ajar dia gulung buat burger kan. Saya panggil gulung buat burger. Dia takkan lempak itu aja. Ajarlah dia yang pakai najis tu. Gulung bubuh lagam tu. Dia buka tu. Dia nak pegang pun. Pasal kita dah ajar. Benda tu najis. Dia pegang hak tepi pun pasal dia dah jijik gila. Padahal dia yang pakai, dia yang kencing tu. Kena ajar satu benda lain pula. Macam mana supaya dia walaupun najis, dia yang kencing. Dia boleh gulung tu dengan dia tak rasa jijik untuk menguruskan kencing dia tu. Tu saya pula. Dia akan sampai peringkatnya tu. Dulu tak ada anak-anak lah. Mehak ni. Hak nombor 8. Hak umur 6 tahun tu. Dia memang cukup jijik sangat. Kalau dia kecil-kecil, dia buka pampers, buat muka tu. Kita suruh dia gulung buat burger tu, dia buat. Nak tak nak kan. Kena ajar satu proses lain supaya dia nak gulung. Gulung. Ambil. Pegang elok-elok. Lipat. Dah ajar kan. Umi dia terpaksa kena jekah gitu. Tu pun, kalau dia seorang, mampu dia tak lipat. Suruh pergi ambil balik. Dah dia yang letak tu. Ni proses didikan. Benda tu kat luar tak dapat tu. Dalam rumah ni kita akan melalui proses tu. Menunjukkan ada bila kita dah ajar dia jijik sampai tahap tu pula. Gimana dia faham najis? Dia tengok tiap ayam dia ada najis tu. Bagus faham najis tu. Tapi suruh basuh dia tak nak pula lah. Dia sampai tahap tu. Kentut walaupun tak bau, orang kentut sana, sini dia tutup hidung dah. Padahal dia bukan bau pun, jauh pun. Seberang laut pun, laut Cina Selatan bukan dah bau. Tapi dia tutup hidung sangat dah. Bau belum tentu datang tak datang. Tapi dah ajar benda tu busuk, ni kotor, ajar adab jangan kentut depan orang. Dia dah tahu benda tu. Kentut je. Sampai macam tu pula. Sampai buat lawak pula lawan kentut. Pun bunyi kentut ketiak lah. Macam-macam pakai budak-budak kan. Kita akan tahu, perangai manusia ni tak sama. Ini macam ni, ini macam ni. Tu baru 9, belum 90. Sikit nak sebut tahdid tu. Wa yadribu darban ghayra mubarrihin. Dan hendaklah memukul ia. Kita baca wa yudrabu, yu'maru wa yudrabu. Pasal tadi yu'maru yudrabu lah. Kalau baca dengan syarah boleh je baca. Tapi asal matan yu'maru dhu mumayyizun wa yudrabu. Dan dipukul dengan dia. Faham bina majhul tu, fa'il tu dihazaf, mestilah kembali pada tadi lah. Bapak dia, datuk dia, siapa wasi. Ikut tertib tadi. Wa yudrabu darban sebagai pukulan ghaira mubarrihin. Mubarrih. Pukulan yang tidak melukakan. Pasal darbu kanak-kanak ni dia lah darbu takdibin. Dia bukan darbu mubarrihin. Bukan pukul yang nak meluka bagi patah kan. Pukul nak ajar adab je. Tapi ajar adab pun berbelang juga ke badan tu kan. Dari kecil-kecil tu memang kena pukul selalu, kena pukul dengan lidi Lidi nyol lah, lidi menyapu ni. Dia bukan pukul hak belah lembut tu. Mak pegang belah lembut, pukul belah hak yang duduk kat pelepah nyol. Jalo nah.
Siapa yang kena pukul tu lagi tunjuk lah adik-adik masing-masing kan. Kami masa tu 4 beradik. Tunjuk tu. Ni jalur ni balik balik. Tangan, kaki. Yang mana hak nakil-nakil tu semua kena pukul tunjuk. Kalau abah pukul, abah dia tali pinggang. Takut kalau abah pukul. Terkencing-kencing boleh pukul. Arwah ayah saya. Takut. Dia jekah pun saya terkencing kan. Selalu terkencing kena jekah dengan ayah saya. Kena kecil tu. Dia balik kerja ke budak-budak ke apa-apa. Siapa dia awak ni? Dia jekah saya terkencing kan. Kalah. Tu turun kat anak dia garang. Yang panggil. Ya. Dia letih-letih. Mai buat perangai. Jekah ha. Ia dari warhin. Wujuban. Jadi pukul wujuban darban wajiban. Pukul wajib. Wajib pukul. Alaiha ala tarkiha. Jadi ala tu ala limatrud. Alaiha ala tarkiha, dia tak tinggalkan dia solat. Walau qadaan, walau kanati salatu qadaan, sekalipun sembahyang tu qada sekalipun. Sembahyang qada yang dia tak qada. Misalnya umur 7 tahun, 8 tahun, hari Sabtu tak sekolah, tak bangkit kat subuh. Kejut pun tak mau bangkit. Tak bangkit. Pukul 8 dia bangun. Kena qada tak? Kena sembahyang tak? Qada kan? Bukan. Dia tak sedar nak buat macam mana. Tapi bangun, ambil wuduk, cuci badan, sembahyang subuh dulu, qada. Sekali pun. Tu 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, tak bangkit subuh apa-apa, tak ada orang jaga, kejut jaga apa. Satu pun, memang dia tak bangkit. Golek macam mana pun simbayur, dia tak bangkit. Dia bangkit, tidur, sembahyang. Tak sembahyang, pun. Walaupun qadaan. Jadi ajar daripada kecil lah, jaga sembahyang dia sampai macam ni. Tu pun jenuh juga. Jenuh maksudnya pengalaman kita ngasuh anak kan. Dalam rumah macam ni. Kalau kita memang dia memang terima makan ajar betul-betul, kita tak kejut pun dia boleh jaga solat. Tapi nak cari yang betul-betul macam tu payah. Kalau kita ada azan ni, keluar kebut, dah azan. Tapi dia dah biasa macam tu sampai satu tahap nanti, tambah pula dia bergaul dengan kawan-kawan, azan pun tak peduli. Jenuh jerit. Balik. Tak dengar orang azan tu. Jenuh sampai cekah tu. Bila besar, lain. Dia ada pengaruh kawan tak. Walaupun kecil-kecil kan, dengar azan je, dia siap. Waktu 5 minit sebelum azan, siap. Tunggu. Kata dah, abang nak pergi masjid, abang main kat rumah. Kita bagi dah tahu peraturan macam tu. Kecil-kecil boleh. Dah besar tak ada. Oh, dia ada pengaruh kawan, main, leka, lalai. Senang tu, nak asuh bagi betul-betul. Tambah nak bangun subuh, nak bangun sendiri, nak jaga waktu sembahyang sendiri. Tak senang. Walaupun dah asuh dah kecil tu. Kita hantar asrama, hantar pula mak hantar pergi apa macam ni. Kat madrasah dia boleh buat. Balik rumah, subuh pun tak kejut, tak bangkit. Subuh langit runtuh, tak bangkit juga. Sayangnya bahasa itulah kan. Dan saya sebut tu nak kenen-kenen hak keliling saya. Itulah kan. Jenuh bangkit subuh. Tak kejut kalau tak bangkit. Dia sendiri dia nak bangkit atas inisiatif dia punya, rasa dia tanggungjawab dengan Tuhan dia tu. Jenuh. Kata duduk pondok ni, dia punya special dia apa? Memang main. Orang yang memang nak mengaji, orang yang memang nak betul diri. Memang dia memang tak. Kita tak payah kejut. Yang mana yang memang mari bukan dengan iradah dia, tu jenuh bila kan. Jenuh tepuk dinding pondok malakang. Simbah ayam. Tunjuk nombor lagi dah. Apa simbah aku tahu nak ngomong kau apa. Dia. Kalau orang yang faham tu, tak payah. Dia pula tukang kejut orang. Bangun subuh, solatu khairun minan naum. Bangun. Dia tahu tanggungjawab dia. Jadi wadribu 'alaiha wa yudribu 'alaiha ala tarikiha walau qada'an walau tarka syartin, ataupun tinggalkan syarat min syurutiha. Dia sebut tak tutup aurat, tak ngadap kiblat, tak wudu, pergerakan banyak, tak ada tomak ninah, semua bacaan tak didengar, tu semua syurut-syurut dia. Bila yudrabu 'alaiha li ashrin ay
ba'da istikmalha. Jadi lam tu dekat mana? Ba'da. Selepas daripada sempurnanya ashrin lil hadis sahih, kerana hadis sahih. Dan hadis ni dipakai dalam nak faham ahkam badal hadis tu, muru sabiyya bis salati idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Muru, suruhlah oleh kamu sabiyya. Jadi khitab muru tu bapa tadi lah, datuk, siapa wasi, siapa ustaz, murabbi yang untuk jaga kanak-kanak ni. Muru sabiyya bis salati idza balagha 7 sinin, bila sampai ia sabi ni 7 sinin. Jadi 7 tahun masih panggil sabi lagi. Wa idza balagha 10 sinin, bila sampai ia sabi ni 10 tahun, fadribuhu, pukullah kamu hu sabi, alaiha ay ala tarkiha. Ya. Jadi hadis riwayat yang macam ni disebut ni. Kalau masuk duk ingat dalam kepala, duk sebut untuk dulu. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 wadribu 'alaiha wa hum abna'ul 10. Baca riwayatlah kan. Nanti yang kadang hadis satu-satu riwayat apa tu apa elok-elok lah, itulah. Pasal nak sebut hadis, kalau ragu kaedah dia, sebut apa yang lafaz tu au kama qala. Au tu supaya nak jaga adab. Kita takut kita kata Rasulullah kata, tapi lafaz tu tak sama macam Rasulullah sebut. Itu yang au kama qala. Au kama qala maksudnya au tu supaya nak adab, jangan mereka-reka sabdaan yang Rasulullah tak pernah sebut sabdaan. Walaupun kita sebut tu betul, tapi di atas adab nak jaga cermat, au kama qala. Walaupun memang yakin hadis, au kama qala. Au kama qala, adab, tak aduban. Pasal bahaya sangat. Rasulullah tak sebut, kita sebut, kata dia sebut. Bahaya tu. Ya. Itu bab solat. Kasaumin ataqahu. Dulu. Ada soal. Ustaz, orang yang tinggal sakit, yang dibius pingsan, tinggal sembahyang, lepas tu kena potong. Sama macam tidur. Sama tidur. Dia hilang akal ke? Hilang akal just tidur. Terus tidur. Dia hilang akal yang tak kena taklif, gila. Gila pun waktu jamak, dua-dua tu tak sedar, tak ada taklif. Sebelum zuhur gila, sedar maghrib, zuhur asar. Kalau zuhur gila, dia siuman asar kena sembahyang, zuhur kena kotor. Kena dah ni tu. Bius dia hukum pingsan seminggu, sedar kena sembahyang. Tapi uzrin tak wajib segera kotor lah. Jadi terus tu bawa pada mati apa, satu hal. Tapi nak kotor macam jadi macam Ashabul Kahfi 300 tahun tidur, lepas tu jaga macam mana? Kaedah asal kita wajib kotor 300 tahun solat. Kenapa? Tidur bukan silat. Laisan naumu tafritun. An-naum laysa bi tafrit. Naum bukan salah. Tapi nama tafrit tu liman taraka solah tu. Jadi bila bangun kena qada lah. Tak ada nak qada, mati pula. Dobit dia dia bukan yang tu, bukan hilang akal yang hilang taklif langsung macam orang gila dan orang haid kan. Dia hilang akal dari segi masa hilang akal tu tak ada taklif, tapi bila sedar wajib apa sepatutnya dia kena buat. Bius, pingsan, hukum tu. Bismillah. Allahumma nawwir qulubana min nuri. Kama nawwartal arda min syamsi qabla an nabala rahmatika ya arhamar rahimin wa rizqna Muhammadan nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati wal muqarrabin sallallahu alaihi wa sallam.